Terima kasih Cikgu Zura dan selamat sejahtera semua kerana dapat bersama dengan kita pada petang ni. Selamat petang juga kepada pembentang kita pada petang ni, Cikgu Bun. Saya tersilap, saya ingat minggu lepas yang Cikgu Bun menjadi pembentang. Tapi rupa-rupanya minggu ini saya tersilap lihat tarikh. Terima kasih kerana dapat bersama pada musim cuti ini, cuti sekolah. Dan pada hari Jumaat ini, saya doakan agar semua yang bersama kita pada hari ini sihat dan ada bersama dengan keluarga atau sedang melawat ibu bapa atau adik-beradik dan sebagainya. Ini adalah satu daripada tujuan kita bercuti, cuti sekolah kita. To unwind dan to recuperate. Kalau di hospital kita ada jururawat, kita ni guru rawat. So, kita deal dengan manusia, kita anak murid kita. Kita perlu rehat ini kerana rehat ini akan memberi kita satu tenaga yang berbeza bila kita kembali ke sekolah nanti. We are rejuvenated, kita ada tenaga lebih ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah learning versus non-learning. Sebenarnya tajuk ini pun timbul sesi seperti yang saya selalu sebut pada akhir pembentangan saya, ilmu itu boleh datang daripada sembang profesional. So, sembang profesional saya berlaku dengan Datuk Dr. Amin minggu lepas, sedang minum teh tarik waktu malam kat kedai mamak di Precinct 8, dan perbincangan kita bermula selalunya tentang pendidikan. Akhirnya kita datang ke satu perspektif bila Datuk Dr. Amin sebut tentang non-learning. Dan kita selalu harapkan bahawa dalam sesi pengajian kita di sekolah, bila kita mengajar, kita harapkan murid belajar. Saya pernah juga tanya dalam sesi snippet, soalannya, is schooling equal to learning? Adakah persekolahan bersamaan atau equates to bersamaan dengan pembelajaran? Kerana kajian menunjukkan ada murid yang pergi ke sekolah bertahun-tahun tapi tak belajar. They go to school for years and years but they do not learn. So soalan itu adalah untuk kita semua sebagai pendidik. Kenapa pembelajaran itu tidak berlaku? And kita semua sudah arif tentang learning, apa pembelajaran. Lepas tu kita buat penilaian pentaksiran dan kita jangka daripada pentaksiran kita bila murid boleh menjawab atau soalan yang kita tanya semasa PDP, kita tahu bahawa murid belajar kalau dia dapat jawab. Tapi ada masanya kita tidak ada peluang untuk tanyakan soalan kepada semua murid kita. Maka kita selalu tertinggal dengan soalan, I hope all of them understand. Apa yang kita ajar tu. Dan soalan itu mungkin sukar untuk kita nak jawab. Adakah setiap pelajar kita belajar apa yang kita ajar? So apa tu non-learning? Can I have the next slide please? So, tentang learning ini banyak buku yang ditulis. Non-learning ini adalah keadaan atau situasi di mana individu punya peluang untuk belajar sesuatu. Tetapi pembelajaran tepat atau yang diharapkan atau yang dihajatkan oleh guru tidak berlaku. Tetapi mungkin dalam cerita cikgu cakap pasal lawatannya ke tepi pantai, itu murid belajar, tapi konsep Pythagoras theorem yang cikgu ajar untuk hari itu murid tak dapat tangkap. So you do learn, tapi tacit learning tentang TACIT, tacit learning tentang perkara lain, tetapi bukan tentang apa yang dihajatkan untuk hari itu. Itu dianggap sebagai satu perspektif non-learning. You are learning what you are not supposed to actually learn. Anda terbelajar. Bukan salah, tetapi hasrat atau objektif cikgu atau hasrat untuk objektif apa yang patut dicapai oleh murid itu tidak tercapai. Kerana learning ini very complex. Sebab itu kadang-kadang menjadi satu
cabaran bila kita ada 40 orang murid dalam kelas atau lebih. Bagaimana kita nak pastikan bahawa sesi yang kita kendalikan untuk hari itu atau untuk minggu itu membawa manfaat yang kita harapkan, learning yang kita harapkan. Ya. Atau mereka belajar sesuatu yang tidak diharapkan tapi mereka belajar juga. Itu non-learning. Dan ada 3 keadaan ya, yang di mana situasi ini berlaku. Situasi di mana individu yang sedar dia ada dalam kelas tapi tidak mengalami pembelajaran. Conscious, dan saya pernah tanya pengetua dengan guru besar dan mereka sebut bahawa ada murid sebegini, dia aware tetapi tak belajar apa pun. Okay. Dan ada situasi di mana murid sedar tentang potensi peluang pembelajaran tapi enggan belajar. So ini adalah the motivation to learn. Ada banyak kajian tentang teacher readiness to teach, student readiness to learn. Bila kita masuk kelas saja, maka kita tertanya, cikgu bersedia untuk mengajar, adakah cikgu bersedia optimum pada peringkat optimum untuk mengajar dan murid berada pada tahap optimum untuk mulakan pelajaran. So, the readiness to learn, ini perlu berlaku. Tapi ada juga pelajar, kadang-kala untuk pelbagai sebab, murid umpamanya, anak saya pun kadang-kala dia kata, dia tak suka matematik. So, saya fikirkan mungkin bila cikgu matematik masuk, dia terus dah switch off. For whatever reason. Right? Jadi kita terpaksa selalu beri nasihat that it is normal. Kadang-kala ada tajuk yang mungkin anda tidak akan dapat mengikuti dengan mudah. So you have to put extra effort. Tapi ini adalah perkara yang kita terpaksa ingatkan. Kalau tidak, dia ingin nak belajar. So itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, di mana pelajar tidak mempelajari apa yang sepatutnya dipelajari. Seperti saya kata tadi, tajuknya ialah tentang Pythagoras Theorem. Tapi murid ingat tentang cikgu cerita sedikit, mungkin pada permulaan atau di antara itu, cerita tentang lawatan ke pantai dan sebagainya. Perkara itu menjadi learning in inverted commas. Tapi Pythagoras Theorem yang nak disampaikan untuk hari itu tidak menjadi pengalaman pembelajaran. Kenapa saya gunakan pengalaman pembelajaran? Kerana pengalaman pembelajaran ini akan melalui 4 peringkat ini yang kalau anda lihat gambar raja di sebelah kanan. Experiencing, reflecting, thinking and acting. So kalau proses ini berlaku dalam kelas, dia mengalami apa yang diajar, dia buat refleksi tentang apa yang dibelajar, dia fikirkan tentang apa yang dibelajar, lepas tu dia bertindak. Bertindak ini dalam bentuk nak buat kerja rumah, kerja sekolah atau menjawab soalan. Atau adakah pelajar senyap saja. So kalau perkara ini, cycle ini, kitaran ini berlaku, ini akan merangsangkan pembelajaran itu dalam kalangan kanak-kanak. So sebagai seorang guru, kita harus sentiasa bertanyakan kepada diri kita, dan saya jangka semua yang hadir pada hari ini sentiasa ada soalan ini. Adakah murid saya telah dapat tangkap, kita gunakan istilah tangkap, capture what was taught, apa yang nak disampaikan. Atau mereka ada conscious person di situ tapi does not learn. Ada di situ aja. 30 minit itu atau sejam itu mereka ada di situ tapi tak belajar. So bagaimana kita nak menentukan menjadi satu cabaran yang besar bagi kita semua. Ini adalah cabaran yang terbesar core business seorang guru. Apa yang kita ajar itu adakah dipelajari oleh mereka? Adakah pengalaman pembelajaran itu berlaku? That experiential learning. Mereka mengalami, mereka menghayati, buat refleksi, fikirkan tentang apa yang dipelajari. Mereka boleh olah dalam bentuk kerja rumah atau boleh
memberi ulasan atau menjawab soalan dan sebagainya. So perkara ini akan sentiasa ada dalam minda kita dan perkara ini yang sentiasa menjadi cabaran kita sebagai seorang guru. Kalau kita berjaya dalam perkara ini adalah satu kejayaan besar bagi seorang guru. Bila kita masuk kelas, kita rasa puas bahawa majoriti pelajar dapat tangkap apa yang kita ajar, dan yang tak dapat itu apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan kita boleh bantu mereka untuk mempelajari apa yang kita nak sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tambah satu pada hari ini, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Maksudnya, kadang-kadang kita tak ada pengalaman tentang sesuatu aspek daripada kerjaya kita, daripada hidup kita. Tapi kalau kita baca sebuah buku, makalah dan sebagainya, maka ilmu itu kita boleh menghayati. So, ilmu itu kita boleh menghayati sebab di situlah kepentingan kita menerokai ilmu setiap masa. Walaupun ilmu yang kita tidak boleh menerokai melalui pengalaman kerana kita tidak ada peluang untuk menerokai pengalaman tersebut. Tapi kalau tak ada pengalaman, the next best thing to do is untuk baca sebuah buku, makalah dan sebagainya untuk mendapat ilmu, atau adakan perbincangan profesional atau perbincangan santai dengan rakan-rakan. Jangan lupa, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So ini balik kepada hari ini, tajuk kita hari ini, learning versus non-learning. Bagaimana kalau pelajar tak boleh ikuti cara kita mengajar, apa cara lain yang kita boleh gunakan. Itu saja daripada saya untuk petang Jumaat 10 hari bulan Mac. Sekian, terima kasih.